Selamat sejahtera kepada semua murid. Selamat datang ke kelas PJK Cikgu Josephine Tai. Jadi hari ini kita akan masuk kepada bab baru iaitu 3.0 penyalahgunaan bahan, pengaruh rokok, alkohol dan dadah. Okey, cikgu percaya semua dah pernah dengar tentang rokok, alkohol dan dadah. Sebab sejak sekolah rendah lagi, cikgu-cikgu akan mengajar kamu tentang betapa tak baiknya rokok, alkohol dan dadah. Jadi sekarang kita akan tengok sikit tentang pengenalan dia lah. Okey, so rokok, alkohol dan dadah, dia akan menghayalkan dan memabukkan orang yang mengambilnya. Okey, lepas tu dia akan menyebabkan gangguan kesihatan. Apakah gangguan kesihatan tersebut? Okey, sama ada hilang pertimbangan, ataupun cepat marah, ataupun bertindak agresif dan sebagainya. Okey, jika kamu ada ahli keluarga yang menghisap rokok, yang mengambil alkohol ataupun dadah, kamu perhatikan. Memang mereka sikit-sikit marah. Betul tak? Lepas tu, benda yang kecil yang kamu rasa tidak sepatutnya ambil hati, dia ambil hati. Lepas tu dia akan, reaksi dia sangat sangat besar. Okay, mungkin dia pukul ataupun dia marah kuat betul. Okay, lepas tu dia keluar dari rumah ke dan sebagainya. Tak tahulah, tapi memang bertindak agresif. Okay, lepas tu, amalan gaya hidup yang sihat tanpa rokok, alkohol dan juga dadah dapat menghindarkan diri kita daripada penyakit yang berbahaya. Okey, apakah penyakit berbahaya tersebut? Nanti kita akan bincangkan. Okey, so apakah kesan penyalahgunaan bahan? Okey, seperti yang apa cikgu cakap tadi tu, dia akan menjejaskan sistem tubuh badan diri sendiri. Okey, kesan dia bukan sahaja kepada diri sendiri, bukan sahaja kepada orang yang menghisap rokok, yang mengambil alkohol dan juga dadah, tapi memberi kesan juga kepada keluarga dan masyarakat. Kenapa pula dengan keluarga dan masyarakat? Okey, kita tengok pembaziran wang. Okey, kamu rasa wang tu dapat dari mana? Kalau penagih dadah tersebut, dia baru saja umur 15. Okey, baru saja 15 tahun. Kamu rasa dia ada duit ke? Tak. Itulah kenapa ada masalah sosial. Mungkin dia akan curi duit daripada ibu bapa dia. Lepas tu, kalau dia curi duit daripada ibu bapa dia, keluarga dia kehilangan duit kan? So, kekurangan duit lah untuk membeli makanan dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu masalah sosial dan juga satu pembaziran wang. Kalau betul-betul penagih dadah ataupun yang menghisap rokok, yang minum alkohol ni, dia menghidapi HIV, okay, dapat jangkitan HIV, macam mana? Perlukan duit juga. Okay. Jadi, kerajaan perlu keluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk merawat orang tersebut. Okay, untuk kos rawatan dan juga pemulihan. Kerajaan kita sangat baik. Kalau kita pergi ke hospital, baru kita perlu bayar RM1, RM5. Okay, kalau kamu pergi ke luar negara, baru kamu akan tahu bahawa kerajaan kita sangat-sangat baik hati, sangat-sangat ambil take care of our rakyat lah. Okay, sangat ambil berat. Jadi kos rawatan bagi kita adalah sangat-sangat rendah saja. Kita perlu bayar sikit saja. Dan kalau proses pemulihan ni sangat panjang, sangat lama, kerajaan perlu keluarkan lebih banyak duit, okay, untuk memulihkan penagih-penagih tersebut. Okay, lepas tu, apakah kemahiran untuk menjauhi bahan berbahaya? Okay, semua ni cikgu ambil dari buku teks. Okay, jadi sementara waktu kamu tengok buku teks, kamu bolehlah dengar penerangan dari cikgu. Yang pertama, okay, macam mana kita nak menjauhi bahan berbahaya? Yang pertama, kita perlulah tetapkan pendirian. Okay, kalau kita bagi tahu diri sendiri bahawa alkohol, dadah dan juga rokok ni tak baik, okay, tak bagus untuk diri sendiri, tak bagus untuk keluarga, tak bagus untuk negara, masyarakat. Okay, kamu tetapkan pendirian. Menolak jika ditawar. Kalau ada kawan kamu yang cakap, hisaplah sekali saja, bukannya apa, bukannya ketagih lepas hisap sekali saja. Oh, cikgu bagi tahu kamu, kalau dadah, kamu hisap sekali saja, kamu
terus ketagi. Rokok, alkohol, mungkin yang pertama kali kamu rasa, kenapa begitu pahit? Okay, tapi kamu akan ketagi. Okay, kamu akan ketagi. Kenapa cikgu begitu percaya bahawa hisap sekali saja mesti ketagi? Bukan cikgu pernah try. Cikgu tak pernah try. Okay? Cikgu tak pernah cuba, tapi cikgu pernah nampak kawan cikgu. Okay? Sekali saja terus ketagi. Jangan cuba. Okay. Lepas tu yang kedua, komunikasi berkesan. Kita perlulah menghadiri ceramah dan kempen berkaitan berkaitan bahan-bahan yang berbahaya ini supaya kita mendapat lebih banyak pengetahuan tentang bahan yang berbahaya. Okay. Lepas yang ketiga, kita perlu tahu memilih aktiviti dan rakan yang baik. Kalau kamu tahu rakan kamu tu hisap dadah ke, pandai-pandailah kamu menjauhkan diri daripada dia. Okay. Lepas tu, apakah pengaruh dadah? Okay, di sini kita boleh nampak. Okay, yang pertama, keruntuhan akhlak. Okay, maksudnya apa? Maksudnya boleh dikatakan tak bermoral lah. Okay, dia buat saja sesuka hati dia. Okay. Lepas tu gagal dalam pelajaran, prestasi kerja terjejas, tersisih daripada masyarakat, keruntuhan institusi kekeluargaan dan juga menjejaskan tahap kesihatan. Kenapa boleh gagal dalam pelajaran? Kenapa prestasi kerja terjejas? Kalau seseorang itu dia sudah ketagi dengan dadah, lepas dia hisap dadah, dia akan berhayal. Kamu rasa seseorang yang berhayal tu, dia boleh buat sesuatu dengan fokus tak? Tak dapat. Jadi memang susah. Lepas tu, kita tengok ni gambar ni. Ini adalah seorang ketagi dadah. Okay, apa yang dia hisap? Dia hisap meth. Okay, lepas 2.5 tahun, dia hisap dadah, muka dia jadi macam ini. Okay, muka dia jadi macam ni. Kamu boleh cari di Google, okay, banyak image macam tu. Ataupun kamu cari di YouTube, banyak video tentang kesan dadah, okay, terhadap seseorang individu. Okay, lepas tu, kesan ketagihan merokok. Okay, kalau seseorang tu dia kuat hisap rokok, cuba kamu perhatikan dia. Okay, mungkin dia pandai gugur rambut, okay, yang keterlaluan. Lepas tu katarak. Katarak tu adalah penyakit mata. Yang ini cikgu nak kamu buka muka surat 144. Okay, buku teks 144. Di situ kamu akan nampak tiga gambar ni lah. Okay, lepas tu setiap gambar ni akan ada label. Di situ adalah kesan-kesan ketagihan merokok, dadah dan alkohol. Kita bincangkan dulu tentang ketagihan merokok. Okay, yang pertama keguguran rambut. Lepas tu yang kedua katarak. Katarak tu dia katarak tu adalah satu penyakit mata. Okay, di mana di mata tu kan ada satu lapis putih-putih. Okay, satu lapis benda lah di depan mata dia. So orang yang ada katarak tu dia tengok di depan dia kan, dia boleh nampak macam berkabus. Okay. Lepas tu cancer, okay, merokok ni kalau kamu tengok di 99 Mart ke, kamu tengok tu kotak rokok kan ada banyak gambar kan, gambar kanser hidung, lidah, kulit, okay, paru-paru, payudara, pankreas, ginjal dan sebagainya, banyak. So memang tak baik. Okay, jangan simply merokok. Okay, lepas tu kulit berkedut. Mungkin akan jadi pekak juga. Okay, gigi macam mana? Perebutan gigi. Lepas tu penyakit burger. Lepas tu kekuningan di jari dan banyak lagi. Cikgu tidak list down kan semua. Kamu boleh rujuk ke dalam buku teks. Tapi sekarang cikgu nak kamu tengok tentang penyakit burger. Okay, dia bukan burger yang kita makan. Okay, penyakit burger ni dia merupakan sejenis penyakit boleh dikatakan penyakit yang berkaitan dengan salur darah. Okay, apabila seseorang itu menghisap rokok sudah lama dan menghisap rokok, kita tahu kan dalam rokok tu banyak bahan chemical, okay? Banyak bahan yang tak baik. So
bahan-bahan kimia ni, salah satu kesan dia adalah dia akan menyebabkan darah dalam saluran darah kita ni tidak mengalir dengan lancar. Jadi, hujung jari, okey, tak kisahlah tangan ke, kaki ke, okey. Kalau darah tak sampai ke hujung jari tangan ataupun kaki kita, lama-lama sini akan jadi hitam lah. Hitam. Kenapa hitam? Mati. Okey, otot di sini mati sebab tak cukup darah, tak cukup oksigen. Okey, lama-lama, ini okey lagi sebab masih nampak jari. Lama-lama dia akan mula mereput, okey. Macam dimakan oleh ulat saja. Okey, lama-lama kena potong. Okey. Lepas tu kekuningan di jari dan sebagainya. Okey, lepas tu kita tengok kepada kesan ketagihan dada. Dari segi psikologi, okey, seseorang itu mungkin akan dapat insomnia. Okey, insomnia maksudnya tak dapat tidur. Okey, sangat excited. Okey, dia hayal, dia tak boleh tidur, dia banyak fikiran dia. Lepas tu kelakuan agresif. Okey, sikit-sikit pukul orang, sikit-sikit gigit orang pun ada. Okey, paranoia. Paranoia tu dia rasa ada orang yang akan pukul dia. Dia akan rasa ada orang yang akan melukakan dia. Okay, dia akan fikir banyak-banyak lah. Lepas tu perbuatan tidak berhenti-henti, kurang selera makan, pertuturan tak jelas dan lain-lain. Okay, bagi mata pula, anak mata dia akan membesar, mulut masalah gigi berketap, pernafasan iaitu sesak nafas, jantung dia akan sakit dada, jantung berdegup pantas dan lain-lain dan sebagainya. Okey, lepas tu otot dia macam mana? Pergerakan dia tersekat-sekat. Dia berjalan macam robot. Okey. Dan yang lain tu cikgu tak list down lah rujuk buku teks. Dan yang ini adalah kesan ketagihan alkohol. Alkohol tu ataupun kita lebih tahu tentang perkataan arak lah. Okey. Kalau seseorang itu suka betul minum arak, apa kesan dia? Yang pertama kita boleh tengok di sini kerosakan otak. Okey. Lepas tu ketagihan dan juga stroke. Okey, dan juga stroke. Kabur penglihatan, okay, gangguan percakapan, pendarahan di kerongkong, degupan jantung yang tidak berkala, lepas tu luka di perut. Perut tu maksudnya stomach perut yang panggil digest makanan kita. Okey, lepas tu kerosakan hati, kanser usus. Okey, kanser usus kecil, cikgu salah type. Lupa type satu S. Kanser usus kecil dan sebagainya. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Jadi, tugas hari ini adalah cikgu mahu kamu melukis dan melabelkan kesan ketagihan merokok, dada dan juga alkohol. Okey. Kalau kamu rasa tak dapat lukis, kamu boleh print out jugalah. Tapi cikgu harap kamu boleh baca semua. Okey, semua kesan dia. Okey. Dan lepas kamu lukis dan label ataupun lepas kamu print dan melekat di dalam buku latihan kamu, buku tulis kamu, tolong ambil gambar dan juga hantar kepada Kaizala. Okey, dalam grup Kaizala. Lepas tu yang tak ada Kaizala, tolong PM cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.